TV KPM. Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar Syafiqah? Baik cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah saya sihat. Tahniah kerana berjaya datang ke sekolah pada hari ini. Ya cikgu, seronok saya nak belajar hari ini cikgu. Bagus Syafiqah. Okey, sebelum ini ingat tak saya pernah ajar Syafiqah satu lagu tentang kuih muih? Oh, lagu kuih muih? Ya. Ingatlah cikgu, mesti ingat. Okey, hari ini cikgu ada bawa 3 jenis kuih muih. Okey. Dan kita akan menyanyikan lagu tersebut menggunakan nama kuih-kuih tersebut. Boleh cikgu, Okey, nama sebelum kuih? tu, nama kuih tu apa dia Syafiqah yang pertama ni? Puteri Ayu. Puteri Ayu. Bagus. Yang kedua, Kuih ketayap. kuih ketayap. Dan yang ketiga, makanan paling popular ni. Kuih kari pak cikgu. Kuih kari pap. Kalau tak kenal kuih kari pap, jangan jadi orang Malaysia. Okey, Syafiqah. Apa kata kita mulakan menyanyi sekarang menggunakan nama kuih-kuih tersebut. Okey. Okey cikgu, jom. 1, 2, 3. Apam ayu, apam ayu, kuih ketayap kari pap. Apam ayu, kuih ketayap kari pap. Sedapnya, sedapnya, kuih muih Malaysia. Sedapnya, sedapnya, kuih muih Malaysia. Oh, ingat Syafiqah. Okey, jom kita makan. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Kak Syafiqah harapkan semua sihat dan ceria selalu. Saya Syafiqah Farahin dan hari ini kelas kita adalah asas pastry. Dan rakan-rakan semua, tajuk kita pula ialah penyediaan pembuatan biskut shortbread. Mesti terfikir, biskut shortbread, apakah itu? Sebelum kita menerangkan tersebut, jom kita perkenalan dahulu dengan guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Abdul Halim Muhammad Nasar dari SMK Tunku Ampuan Dura Seremban Negeri Sembilan. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Wah, seronok kita menyanyi sebentar tadi ya Cikgu? Ya, mesti seronok. Kelas saya mesti seronok. Betul. Dan kita nak sedikit penjelasan tentang lagu tersebut. Tapi sebelum tu, jom kita perkenalkan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Saundra Devi Arumugam dari SMK Puchong Selangor. Hai Cikgu Saund, apa khabar? Okey, cikgu, terbaik. Baiklah rakan-rakan semua. Sebentar tadi Kak Syafiqah sebutkan kan apa kaitan gimmick kita, lagu yang kita nyanyikan tadi. Apa tadi? Apam ayu, kuih ketayap kari pap. Apa kaitannya Cikgu Halim dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey Syafiqah, untuk pengetahuan, kuih-kuih yang telah saya bawa ni menggunakan kaedah-kaedah memasak yang berlainan jenis. Jadi hari ini kita semua akan belajar mengenai kaedah memasak untuk batter dan dough, dan seterusnya kita akan membuat biskut shortbread bersama dengan rakan-rakan di rumah. Wah, seronok ni, kita betul-betul nak buat biskut shortbread ke cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum tu cikgu sebutkan batter dan dough. Jadi apa beza dua ni cikgu? Okey, untuk pengetahuan Syafiqah dan juga murid-murid di rumah, batter dan dough ni adalah dua bahan yang berbeza. Untuk batter, secara asasnya kita akan lihat dia punya kelikatan agak cair dan digunakan untuk menggoreng kebanyakannya. Contohnya pisang goreng. Lepas tu kuih ketayap kat depan tu. Kita guna yang cair. Untuk dough pula murid-murid, dough kita gunakan dalam bentuk yang terkumpul. Macam tepung diuli tu. Macam tepung diuli, macam untuk membuat roti, dan kita je ada kari pap. Kari pap kita gunakan dough. Ya. Okey, baiklah cikgu. Sekarang ini kita nak berehat sebentar ya cikgu. Okey. Dan kita akan kembali selepas ini dengan macam-macam aktiviti. Ingat, kita nak buat shortbread. Jadi panaskan ketuha anda ya. Dan jumpa selepas ini di Didik TV KPM.
TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas. Hari ini kita belajar mengenai asas pastry bagi kefungsian sederhana dan kita beri fokus kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi untuk kali ini kita akan belajar. Kita pun sudah mengetahui beza beta dan dough. Dan bersama Cikgu Halim kita nak belajar bagaimana kaedah memasak beta dan dough. Ya Cikgu? Ya, betul tu Syafiqah. Mestilah ada beza antara duanya kan? Ya, betul. Silakan Cikgu Halim. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini kita akan menceritakan kaedah memasak beta dan dough. Okey, secara keseluruhannya kita ada 5 kaedah ya Syafiqah dan murid-murid di rumah. Yang pertama, membakar. Yang kedua, mengukus. Yang ketiga, merebus. Yang keempat, menggoreng. Dan yang kelima, blind baking. Blind baking? Macam ni ke Cikgu? Bukan. Kalau kita cari di carian internet, kalau kita type blind Google memang akan keluar gambar yang tu Syafiqah. Bukan ya? Bukan. Okey. Untuk mengetahui lebih mendalam, kita akan masuk ke dalam satu persatu ya Syafiqah. Okey Cikgu, jom. Okey. Yang pertama ialah kaedah membakar. Okey, kaedah ini menggunakan ketuhar. Kita dah ada ketuhar kat situ. Contoh ketuhar ya Syafiqah. Ya, Cikgu. Boleh tunjuk dekat kawan-kawan dekat rumah? Ini dia ketuhar saya. Okey Syafiqah. Berbatik. Macam iklan TV. Betul. Okey, yang kedua, haba di dalam ketuhar akan dialirkan secara berolak dan pengaliran. Maknanya haba di dalam oven tersebut dia akan bergerak di dalam ketuhar itu sendiri dan tidak akan keluar Syafiqah. Okey, pandai. Okey, apa contoh kuih ataupun makanan pastry yang menggunakan ketuhar? Kita tengok yang pertama kita ada pizza. 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 Yang kedua kita ada roti Syafiqah. Betul? Betul Cikgu. Okey, yang ketiga apa Syafiqah? Yang ketiga itu ialah kek. Tak apa Syafiqah, jangan fikir jauh-jauh. Kek saja sudah cukup. Okay. Kita tahu kek itu kita menggunakan ketuhar. Betul Syafiqah. Dan yang keempat Syafiqah? Pai Cikgu. Pai. Okey, bagus Syafiqah. Okey, seterusnya Syafiqah, kita tengok cara kaedah memasak yang kedua iaitu mengukus. Mengukus menggunakan wap daripada air yang mendidih. Masa yang digunakan adalah lebih panjang berbanding dengan cara memasak yang lain. Dan yang ketiga, air perlulah sentiasa mendidih dan perlu ditambah sekiranya air tersebut kurang. Kalau air itu kurang Syafiqah apa jadi? Rasanya macam tak cukup masak Cikgu tak nanti. Tak cukup masak. Kalau kita buat kek kukus pun akan jadi bantat. Apakah itu Cikgu namanya? Bantat. Maknanya dia akan jadi keras. Selalu keras. Tak cukup masak. Ya, betul Syafiqah. Okey, kita tengok apa contoh makanan yang kita menggunakan kaedah mengukus. Yang pertama tu kuih koci. Yang kedua, apa dia Syafiqah? Asam. Laksam. Laksam. Kita teringat kemana asam hingga ni. L tu? Laksam Cikgu. Okey, laksam. Macam mana kaedah masak laksam ni kalau Syafiqah tahu? Saya rasa ni menggunakan kaedah mengukus lah Cikgu kan? Mengukus? Cara dia macam mana? Caranya kita meletakkan laksamnya di atas seperti jaringan dan bawah tu ada air mendidih yang mengeluarkan wap. Okey, betul tu Syafiqah. Apa benda yang atas tu? Itulah yang kita panggil beta. Oh, itulah betanya. Itulah beta Syafiqah. Ya, murid-murid di rumah pun kena ingat tu beta sebab dia cair. Okey, yang ketiga tu ialah kuih pau Syafiqah. Okey, setakat ni boleh faham Syafiqah? Boleh, senang Cikgu. Okey, murid-murid di rumah macam mana? Agak-agak boleh faham tak setakat ni? Mesti boleh. Kalau Cikgu Halim ajar, mesti boleh faham punya lah. Okey, seterusnya, kaedah menggoreng. Kaedah menggoreng ni ialah kaedah yang paling popular di Malaysia. Banyak sangat makanan yang kita gunakan kaedah menggoreng. Okey, terdapat 3 cara dalam kaedah menggoreng ini iaitu tanpa minyak, lepas tu minyak dengan sedikit dan yang ketiga minyak yang banyak. Syafiqah boleh bezakan 3 ni? Maksudnya kan Cikgu, kalau tanpa minyak tu digoreng bolehlah sentiasa dikacau kan Cikgu?
Ya, betul. Sentiasa dikacau. Okey, kemudian Kalau minyak sedikit, macam kita menggoreng, kalau keropok kena minyak banyak, cikgu. minyak banyak. Betul, Kalau Syafiqah. sedikit contoh ni saya tak pasti. Telur goreng, cikgu? Telur goreng tapi itu bukan pastry. Tak oh, apa. bukan. Ha, Sebab saya tak bayangkan apa. nasi lemak, cikgu. Sedapnya. Okay, tak apa. Kita ada contoh kat depan tu. Itulah guna cikgu buat kuih tu. Ada contoh di sini. Tu. Kita ada kari pap yang saya pegang tu. Betul. Ya, murid-murid. Kari pap menggunakan minyak yang banyak. Okey, contoh yang kedua. Ketayap. Ketayap. Kita goreng dengan gunakan minyak yang sedikit ataupun tanpa minyak. Okey, boleh faham Syafiqah? Boleh faham, cikgu. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Contoh makanan. Kuih ketayap kita dah tunjuklah tadi. Betul. Okey, seterusnya kaedah merebus. Merebus ni menggunakan air yang menutupi makanan yang direbus. Kuih yang telah masak akan timbul di permukaan air. Senang je nak tahu dah masak je dia timbul atas air tu. Okey. Contoh makanan, kita ada kuih paling popular kat Malaysia ni, kuih buah Melaka. Kalau Syafiqah selalu masak kat rumah kan? Ya, betul. Kalau letak kuih buah Melaka tu mula-mula dia rasa berat kan? Berat dia akan tenggelam. Kemudian kita dah tahu dia masak, dia akan naik ke atas. Itu bermakna dia sudah masak dan kita akan gaulkan dengan kelapa. Okey, Syafiqah. Senang je nak tahu. Ya, senang je kalau kita dah tahu kaedah dia. Okey, dan yang keempat, yang kelima atau yang terakhir, blind baking. Blind baking ni ialah kaedah membakar kerak pie ataupun pastry tanpa inti. Itu bukannya maksudnya. kita tutup mata. Itu memang tak tahulah kita masak apa kan. Tak apa. Lepas tu dia dibuat sekiranya mahu meletakkan inti yang tidak dibakar lebih lama daripada pie ataupun inti yang kita akan tambah sahaja selepas kerak itu masak. Oh, jadi maknanya dekat sini keraknya mengambil masa yang lama untuk masak. Ya, betul. Kita perlu masak dia dahulu dengan masa yang sesuai, jadi baru letak inti sekali. Betul, Syafiqah. Dan ingat tadi kawan-kawan di rumah, inti tu mestilah masak masanya adalah kurang. Pendek dan kurang daripada memasak kita punya kerak. Pandai Syafiqah. Dan anak-anak murid di rumah mesti sudah faham. Okey, contoh makanan. Kita ada kulit tart. Kita tengok itu ada tart strawberry. Dan sini adalah kulit pie. Okey, Syafiqah. Ya, cikgu. Untuk menguji kefahaman Syafiqah dan rakan-rakan di rumah, cikgu telah sediakan satu kuis. Okey, satu je cikgu Satu kuis. Ingatkan 10. Tak apa. Tapi dalam tu ada 10 soalan Syafiqah. Okey, kita tengok Syafiqah. Jadi cikgu nak Syafiqah menjawab di dalam di hadapan televisyen yang ada ni. Okey, boleh datang kot nanti sekejap lagi. Baiklah, cikgu. Syafiqah kena padankan nama kuih dan juga kaedah memasak. Oh, boleh cikgu? Boleh. Syaratnya dah buka 2, reset. Maknanya Syafiqah kena ingat memori tu mesti kuat. Okey, boleh kot ni. Okey, boleh. Mungkin rakan-rakan sama-sama boleh tolong kat Syafiqah ya. Boleh. Kalau Syafiqah dapat jawab, cikgu akan bagi ganjaran dan meletakkan di papan token yang cikgu telah sediakan. Okey, faham cikgu kaedah kuis ni. Jadi saya ke sana untuk menekan ya. Betul tu Ataupun Syafiqah. cikgu nak tekan katut saya? Kenalah tekan Tekan sendiri. sendirilah sebab cikgu. saya beri untuk Syafiqah buat. Baiklah cikgu, saya cuba. Okey Syafiqah. Alright. Cikgu yang pertama, saya nak pilih nombor 2. Nombor 2, okey. 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 Reset balik. Reset. Okey, lagi sekali ya cikgu. Okey. Dah kena mula ingat ni. Terus dapat kena. jawapan. Tahniah Betul. Syafiqah. Betul soalan yang pertama. Okey, seterusnya Syafiqah. Seterusnya kita laju sikit ya cikgu. Okey, laju sikit. Okey, nombor 4. Ni tadi tadi timbul. Ni cikgu. Bukan. Salah. Okey, kita reset ya. Tak perlu reset ke perlu reset? Tak perlu reset, nanti kita buka yang tu. Kita buka balik ya? Ya. Okey, ni yang kita dah tahu. Ya. Okey. Lepas tu, okey, kita try nombor 6. Yang ini ya. Yang ini. Okey, kita cuba. Ni saya cuba je lah. Tidak, tak sama. Okay, gambar yang ada dah keluar jawapan dia tadi Syafiqah. Betul kan? Betul cikgu cakap. Okey, saya tahu. Yang ini
dengan yang ini. Okey, betul Syafiqah. Okey. Okey, seterusnya. Ada lagi tadi jawapan dah keluar dah. Ada lagi jawapan dah keluar. Okey. Yang timbul-timbul tadi tu. Yang timbul tadi, okey. Ini dengan kaedah contohnya alah salah. Okey tak apa, kita cuba lagi sekali. Okey. Okey. Okey, buka je 4 terus. Okey. Dan seterusnya nombor 4 saya rasa ni. Ni saya tahu. Betul Syafiqah. Baru betul. Pandai. Okey, terima kasih cikgu. Lagi saya nak cuba lagi ni sampai dapat. Okey, cuba lagi menggoreng. Menggoreng. Ni bukan, saya ingat ni betul-betul. Memang tepat terus keluar. Ni apa Syafiqah? Jadi maknanya yang ini mestilah dengan kerak. Cikgu bantu saya di situ. Okey, boleh Syafiqah. Okey, tahniah Syafiqah. Oleh kerana Syafiqah telah berjaya menjawab semuanya dengan betul, cikgu akan meletakkan token di papan token. Wah, terima kasih cikgu. Okey. Jadi, dapatlah token saya yang pertama pada kelas ni. Ya, Syafiqah. Terima kasih cikgu. Okey. Wah, seronoknya bila dapat token. Harapnya murid-murid sama dapat jawab dengan Kak Syafiqah tadi. Ingat kaedah memasak dengan beta dan dough yang sesuai. Okey, rakan-rakan semua, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali ke rancangan Memasak Kak Syafiqah. Rancangan memasak? Bukan. Hari ini kita belajar dalam kelas asas pastry bagi kefungsian sederhana bersama Cikgu Halim di Didik TV KPM tau. Okey, baiklah Cikgu Halim. Sebenarnya sebelum kita mulakan ni, Kak Syafiqah dah memakai apron kan Cikgu? Betul tu Syafiqah. Tapi rasanya ada lagi yang kena pakai kan sebelum kita mulakan? Okey, sebelum kita memulakan aktiviti amali kita, jadi, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah langkah-langkah keselamatan dan juga kebersihan yang kita perlu terapkan dalam bengkel masakan. Baiklah cikgu. Apakah langkah keselamatan dan kebersihan? Yang pertama, pakaian yang sesuai, iaitu kita menggunakan apron. Okey, kemudian rambut mestilah kemas dan bersih. Tengok cikgu pun rambut kemas, disusur rapi. Tengok Kak Syafiqah pun sama, kemas, disusur rapi. Okey. Dan di sini adalah contoh pakaian yang sesuai untuk digunakan. Okey, seterusnya Syafiqah, kuku mestilah pendek. Okey, kemudian kuku bersih dan kita perlulah membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita membuat apa-apa kerja di dalam bengkel masakan. Okey. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan sebelum mengeluarkan sesuatu daripada oven Syafiqah. Kita tahu oven tu sejuk ke panas Syafiqah? Panas cikgu. Panas. Jadi kita ada sarung tangan kat depan Syafiqah tu nanti kita akan gunakan dalam amali kita nanti. Okey cikgu. Okey Syafiqah, seterusnya membersih dan mengemas bengkel setelah siap menggunakannya. Okey, cuci-cuci, basuh-basuh apa yang patut, barulah kita tutup bengkel kita Syafiqah. Baiklah cikgu. Okey, faham Syafiqah? Faham. Langkah keselamatan dan kebersihan. Okey, seterusnya kita tengok langkah kerja penyediaan biskut shortbread. Okey, yang ni ialah bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk menyediakan biskut shortbread. Bahan-bahan tersebut cikgu juga telah sediakan di atas meja di hadapan Kakak Syafiqah. Okey, kita ada apa? Kita ada mentega. Syafiqah, mentega tunjuk Syafiqah. Ya, ini dia cikgu. Okey, kita ada tepung beras Syafiqah. Tepung beras? Tepung beras. Yang mana satu? Yang mana satu? Cikgu dah label Syafiqah. Yang ini dia. Okey, bagus Syafiqah. Betul. Kemudian kita ada
tepung halus ataupun tepung Gandum. gandum. Okey. Ada dua perbezaan Syafiqah, tepung gandum dengan tepung beras. Kalau Syafiqah Sebabkan? perasan, nanti balik rumah bersama dengan murid-murid di rumah, nanti bezakan tekstur dia. Oh, tekstur Tepung yang beras lain. tu lebih halus lagi daripada tepung gandum yang biasa. Maknanya fungsinya pun berbeza ya, Fungsi cikgu? berbeza Syafiqah, betul. Baru cikgu nak tanya Syafiqah, ada rahsia tentang tepung beras ni. Syafiqah dengan murid-murid kat rumah nak tahu tak apa rahsia tepung beras ni? Kalau rahsia mestilah nak tahu cikgu apa dia. Mesti nak tahu. Okey, cikgu akan beritahu. Tepung beras ni kita akan letak di dalam batter ataupun dough biskut untuk menjadikan biskut tu menjadi lebih rangup. Oh, yang bunyi kerak tu. Betul Syafiqah. Bunyi kerak-kerak tu daripada biskut terhasil daripada adanya Tepung beras. Okey, ingat tu murid-murid di rumah. Okey, kemudian kita ada gula caster. Kita menggunakan gula caster ni sebab tekstur dia lebih halus sikit dan mudah untuk menyerap ke dalam dough kita nanti. Okey. Okey, Baiklah, cikgu. Syafiqah. Terusnya kita tengok cara penyediaan dia. Yang pertama, kita akan campurkan mentega dan tepung di dalam mangkuk adunan. Kemudian gaul dan rabas menggunakan hujung jari sehingga menjadi serbuk roti. Okey, dia ada teknik, nama teknik dia tadi. Nama teknik dia rubbing in. Rubbing in. Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, Ya? menggosok ke dalam. Tak kena caranya. Jadi kita letakkan menggunakan hujung jari. Pastikan tidak terkena di tapak tangan. Itu jadi menguli namanya ya murid-murid. Okey. Okey Syafiqah, kemudian kita akan masukkan gula dan kita akan gaul rata. Dan seterusnya kita uli semua bahan tersebut sehingga menjadi dough. Okey, dough yang bulat lah. Kemudian kita bulat-bulatkan dough atau kita boleh menyediakan mengikut bentuk yang Syafiqah dan juga murid-murid di rumah suka. Okey, susun atas dulang. Kemudian kita akan bakar pada suhu 170 darjah Celsius hingga 180 darjah Celsius dalam masa 10 hingga 15 minit sahaja. Sekejap je Syafiqah. Berbaloi untuk diniagakan. Betul cikgu. Dan Masanya rasanya pun nanti sekejap je. Syafiqah akan rasa nanti Syafiqah komen sikit apa Okey. rasa dia. Itu yang paling seronok. Kemudian sejukkan dan hiaskan biskut dengan coklat. Tapi hari ni cikgu tak bawa coklat. Jadi kita makan panas-panas sajalah Syafiqah dengan murid-murid di rumah Boleh Okey. cikgu. Seterusnya kita tengok ni tadi teknik ataupun cara rubbing in ataupun menggaul menggunakan hujung jari. Okey. Pastikan dia macam butir-butir pasir. Sebelum kita gaulkan menjadi dough. Begitu. Ni beza dia. Nampak baru jelas cikgu. Selalunya pie ataupun tart kita akan gunakan teknik ini. Pie ataupun tart. Ya, kita akan menggunakan teknik ini untuk membuat kulitnya. Okey. Okey, seterusnya inilah kita dah bulat-bulatkan tadi. Nanti Syafiqah akan tunjuk dekat kawan-kawan kat rumah. Kemudian kita akan bentukkan dia macam cookies lah. Biskut apa dalam bahasa Melayu cookies? Biskut je lah kan? Ya, betul. Biskut sama ada coklat ataupun mentega ke kan? Betul. Okey, kemudian kita akan bakar. Kena ada jarak-jarak juga ya bila bakar kan betul cikgu? Syafiqah, sebab nanti dia akan mengembang macam Cikgu Halim. Faham. Dia masukkan oven macam Syafiqah, keluar jadi macam Cikgu Halim. Wah, berbeza sedikit lah tu. Ya, dia akan besar. Okey, apa pun kita tengok hasilnya nanti selepas kita masukkan dalam oven. Okey, sekarang ni Syafiqah, ada soalan tak sebelum kita nak mulakan amali kita ni? Tak ada cikgu, jom kita mulakan. Jom kita mulakan Syafiqah. Kita pergi kepada slide yang Cikgu, saya nak tanyakan, sebelum kita mulakan ni, perlukah kita menyediakan bahan-bahan seperti mangkuk adunan kan cikgu? Dah tersedia di depan saya ni kan cikgu? Okey. Jom cikgu kita mulakan. Jom kita mulakan. Untuk pengetahuan izinkan saya duduk sebelah Syafiqah. Silakan cikgu. Untuk pengetahuan penonton kita, Cikgu Halim dan juga Kak Syafiqah dah pun membasuh tangan sebelum membuat aktiviti kita pada hari ini ya semua. Jadi pastikan basuh tangan. Okey, jom cikgu. Okey Syafiqah, mula-mula kita akan mise en place. Mise en place penyediaan bahan. Okey, kita ada timbang. Kemudian kita akan timbangkan
Mentega dahulu. Okey, baiklah. Mentega. Sebab kita nak masukkan dalam adunan yang besar. Ya. Jadi kita terus masukkan mentega ke dalam mangkuk yang besar. Aha. Okey, Boleh, Syafiqah. cikgu. Okey, jangan risau, cikgu dah basuh. Yang ini menteganya. Ya, mentega. Okey. Okey, Syafiqah boleh timbang. Aha. Berapa banyak tu cikgu Berapa agak-agak? banyak tadi? 120 gram. 120 gram, ya. Okey. Jadi agak-agak saya ambil satu sudu dulu ya cikgu? Betul. Dah on belum? Belum cikgu. Murid-murid kat rumah, jangan lupa sebelum timbang kita pastikan suis tu kita buka terlebih dahulu. Jan, Okey, kalau sudah? kita letakkan mangkuk ni perlu dikosong ya cikgu? Ya. Sebab kita akan letak sebelum kita on. Okey, baiklah cikgu. Kemudian masukkan sehingga Satu sudu. 120. Degil pula mentega kita kan cikgu? Macam tu. Dia dah keluar dah. Dia kena orang kata ada kuasa sedikit. Betul. Okey, baiklah cikgu. Yang ini baru 26 gram. Maksudnya perlu lagi banyak ya cikgu? Ya, Syafiqah. Okey. Sementara saya membuat ini, adakah kata-kata tips daripada cikgu untuk menghasilkan kuih yang begitu sedap? Apa yang penting? Mungkin cara pukul ke? Tidak juga, Syafiqah. Apa yang paling penting ialah kita mengikut resepi yang telah ditetapkan. Jangan ingkar dengan resepi yang telah diberikan. InsyaAllah kuih itu akan menjadi dan sedap. Okey, sudah Syafiqah? Sudah mendapat 120 cikgu. Sudah Syafiqah, boleh offkan dulu. Okey, offkan dulu. Offkan dulu, kemudian kita akan timbang tepung. Okey, boleh letak tepi dulu Syafiqah. Okey. Tepung pula ya cikgu? Tepung beras. Tepung beras. Sebanyak 15 gram. 15 gram. Okey, saya dah pasangkan 15 gram. 10, 14, 15. Okey, bagus Syafiqah. Okey, macam biasa kita kena offkan dahulu kita punya. Okey, kemudian tepung gandum sebanyak 165 gram. 165 gram. Ya. Cikgu, saya terlupa nak memasang ini terlebih dahulu. Jadi bagaimana cikgu? Kalau macam tu tak ada cara lain Syafiqah dan murid-murid di rumah. Kita masukkan balik. Masukkan semula. Ya, betul Syafiqah. Tak ada cara lain. Dan kita akan mula kembali. Ya, betul Syafiqah. Tak apa. Biasalah ni dalam kelas mungkin ada kesilapan juga betul, kan? memang akan ada kesilapan. Jadi saya pasang dulu ya cikgu? Ya, betul. Okey, jadi yang cikgu sebutkan tadi 165 gram. Okey, yang ini kena banyak sikit ya. Okey, jap ya cikgu. Okey, boleh Syafiqah. Murid-murid di rumah, kalau ada tepung gandum, tepung beras dan juga mentega, alat-alat yang kita ada hari ini, bahan makanan yang kita ada hari ini, boleh sama-sama buat ya cikgu? Ya Syafiqah. Anak saya dengan isteri saya makan tak berhenti. Apatah lagi anak murid saya. Wah, kalau begitu ada cikgu pastry di rumah macam itulah cikgu cerita dia. Kita banyak gunakan masa untuk banyak mencipta kuih. Betul. Okey, Syafiqah dapat? Dapat 165 cikgu. Terima kasih Syafiqah. Dan yang terakhir ialah gula. Gula castor kita. On dulu Syafiqah. Okey, buka dulu. Gula ya. Gula tadi sebentar tadi kita perlukan 85 gram. 85 gram. Okey cikgu. Jadi seperti Cikgu Halim sebutkan tadi, gula castor ni bagus untuk senang diserap ke dalam batter dan dough ya Cikgu? Betul tu Syafiqah dan murid-murid di rumah. Sebab tekstur dia yang lebih halus akan menyerap masuk ke dalam dough dan tidak akan ada bintik-bintik lah kalau kita tengok dalam dough tu. Betul. Kalau kita tengok kita buat kuih ataupun biskut, kita ada nampak bintik tu kan. Itu maknanya gula dia tidak menyerap ke dalam dough. Kadang-kadang bila kita rasa gigit tu pun boleh rasa gula tu ada lagi kan Cikgu? Betul Syafiqah. Okey, alhamdulillah sekarang kita sudah sediakan 4 bahan yang utama Syafiqah. Boleh letak saya letak tepi sini Syafiqah. Kita tepikan kemaskan ya kan Cikgu? Betul. Setiap kali kita buat mesti kena kemaskan. Baiklah Cikgu. Okey, kita ada 4 bahan. Yang pertama ialah mentega, kedua tadi tepung beras, tepung gandum dan juga gula castor. Gula castor. Okey, jadi untuk step yang ni kita akan campurkan
tepung gandum dan juga tepung beras. Dan Syafiqah akan tolong ayah menggunakan sarung tangan tu terlebih dahulu. Oh, perlu memakai sarung tangan. Ya, untuk kebersihan kita. Ya, cikgu. Baiklah. Okey, untuk mengayak tepung. Kalau satu tangan ke dua tangan, cikgu? Dua-dua, ya? Dua tangan terus pakai siap-siap, Syafiqah. Okey, mari kita, cikgu, ayak Okey, tepung. cikgu tolong masukkan ke dalam ni. Okey, boleh. Boleh cikgu tolong ayak dulu? Silakan, sementara cikgu. Syafiqah memakai. Okey. Okey. Ni caranya, ya. Ya. Mudah sahaja ya murid-murid kat rumah. Betul. Dan tidak mengapa kalau bersepah sedikit, nanti kita Ya, kemas. kita akan kemas dan kita akan sentiasa menjaga kebersihan di dalam bengkel. bengkel. Okey, cikgu, Syafiqah, selesai. sekarang ni Syafiqah kena ramas-ramas dia gunakan teknik rubbing in tadi. Rubbing in. Dan perlu ingat, cikgu, kena guna hujung jari je. Ya, betul tu Syafiqah dan murid-murid di rumah. Hujung jari sahaja. Cikgu, saya rasa seronok pula main begini. Seperti bermain plasticine pula. Ya, betul. Dia macam seolah-olah satu terapi untuk kita, kan? Betul. Okey. Itulah orang kata kalau di dapur ni kadang-kadang terapi bagus untuk kita tenangkan fikiran, untuk dapatkan sedikit orang kata ketenangan. Baiklah, cikgu. Okey, Syafiqah. Dah cukup Saya rata nampak. dah ni. Okey, dah cukup rata. Kita terus masukkan gula. Dan Syafiqah akan buat cara yang lebih keras sedikit sehingga dia menjadi dough yang cantik. Okey, baiklah, cikgu. Wah, seronoknya. Okey tak, murid-murid? Sama-sama kita buat, ya? Kita tunjuk sikit Syafiqah tu. Okey tak? Okey. Nampak macam kan? tu, tekstur dia. Okey, kemudian Syafiqah ramas je semua. Sehingga membentukkan satu dough. Membentuk satu dough, ya? Okey, saya cuba, ya, cikgu? Ya, boleh. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah. Okey, saya cuba buat bentuk yang comel sahaja. Okey. Okey, sekejap, ya. Okey, cikgu. Saya rasakan dough saya ni dah macam ada pemikiran sendiri, cikgu. Dah betul lah tu. Dah betul? Betul. Okey. Okey, daripada dough tersebut, Syafiqah akan bulat-bulatkan kecil. Dan kita akan letakkan di atas dulang dalam oven tu lah. Jadi cikgu, saya rasa untuk langkah ini, saya dah berjaya mendapat bulatan pertama. Ya, betul Syafiqah. Itu Syafiqah. yang ini. Okey. Saya letakkan di sini, ya? Kita letak sinilah sebab oven dulang kat dalam. Panas. Ya, betul tu. Baiklah, cikgu. Bulatan pertama kat Syafiqah dah siap. Okey, buat 2 bulatan, kemudian Syafiqah akan bentukkan dia. Boleh, cikgu. Okey, kalau bentuk ni, kalau Kak Syafiqah lihat sebentar tadi, bila Cikgu Halim ajar, menggunakan garfu pun boleh, ya, cikgu? Ya, betul. Itu cara paling benar. Okey, Syafiqah, cukup tu kita buat 2 dulu. Baiklah, cikgu. Jom, tengok langkah seterusnya. Okey, seterusnya Syafiqah akan bentukkan dia lah. Okey. Bentukkan dia. Bentukkan dia. Dia tekan macam ni, cikgu. Ya, betul. Tidaklah begitu cantik, ya, murid-murid semua. Tak apa. Cantik tu tidak penting, Syafiqah. Rasa tu yang paling utama. Betul. Kalau orang kata macam cokodok pun, bila kita makan cokodok tak cantik pun sedap, cikgu. Ya, betul. Okey, kemudian kita akan masukkan ke dalam oven selama 10 minit. Okey, dengan menggunakan suhu 170 darjah Celsius. Cikgu, saya kena menggunakan sarung tangan, ya? Ya, betul. Nak buka sepatutnya guna sarung tangan dulu tadi. Sebab kita akan memanaskan ketuhar terlebih dahulu, ya, cikgu? Okey, masukkan dia ke dalam. Masukkan ke dalam. Okey. Jadi, berapa tadi, cikgu? 170 dalam masa 10 minit. 10 minit. Okey, cikgu. Okey. Selesai sudah kita punya amali. Nanti kita tengok hasil dia, Syafiqah. Wah, jadi ini memerlukan 10 ke 15 minit, ya, cikgu? Ya, betul. Nak tahu hasilnya, jom kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dan kita tengok hasilnya jadi ke tak pastry Kak Syafiqah ni. Jumpa anda kejap lagi, ya, di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom
masuk ke kelas asas pastry hari ini bersama Kak Syafika dan juga Cikgu Halim. Dan sekarang ini Kak Syafika tak boleh fokus lagi dalam kelas ni sebab apa? Sebab ada bau harum, mentega dan juga tepung. Sebentar tadi yang kita ada buat sedikit orang kata uli di hujung jari. Betul. Kerana kita nak membuat apa namanya ya? Shortbread Biskut ya. shortbread. Biskut shortbread ya rakan-rakan. Macam mana biskut shortbread? Anda dah siap ke belum? Kak Syafika punya ni tunggu masa je tadi. Ada bunyi loceng ke cikgu? Ada bunyi loceng. Ada. Maksudnya dah siap. Maksudnya sudah masak Syafika. Jom kita tengok apa yang kat Sebelum dalam. tu Syafika, Ya. kena gunakan sarung tangan tu dulu. Sarung tangan ke Tuhan. Yang ini mesti penting ya cikgu untuk langkah keselamatan. Ya, betul. Baiklah. Okey Syafika, kita boleh lihat. Buka perlahan-lahan Syafika. Ya, cikgu. Hati-hati, panas. Memang panas. Okey. Tapi, okey. Okey Syafika. Saya gunakan jari yang ini ya. Dan murid-murid di rumah, untuk pengetahuan, kuih ni, biskut ni, kalau sudah masak, dia akan jadi lembik. Oh. Lembik Syafika. Syafika boleh tunjuk sikit kalau tonyok sikit. Tonyok sikit ya. Tonyok sikit Okey. Syafika, tunjukkan dekat kawan-kawan kat rumah. Wih, lembik juga Dia akan ni. lembik dan kita akan sejukkan terlebih dahulu sebelum kita boleh makan biskut tersebut. Macam betul tu. Syafika. Ada nampak dah lubang tangan Syafika kat situ tu. Kalau buat banyak-banyak nanti orang macam, apa Okey. ni? Kat sini cikgu dah sediakan yang telah disejukkan. Cikgu bawa dan cikgu buat bersama anak-anak murid di sekolah cikgu lah. Okey. Sebelum tu Syafika, cikgu nak bagi token kepada Syafika. Dua lagi token sebab berjaya menguli dengan baik dan menggunakan ketuhar dengan betul Syafika. Okey, maknanya ciri-ciri keselamatan tadi diterapkan dalam pelajaran kita pada hari ini. Wah, Okey, Cikgu Syafika. Halim. Dapat juga ganjaran saya yang kedua. Baiklah Cikgu Halim. Kalau kita sebutkan mengenai shortbread ni kan Cikgu. Ya. Kita yang kita buat hari ni adalah bentuk bulat. Adakah kita boleh buat dalam bentuk lain, panjang ke ataupun tirus ke ataupun dalam bentuk kon ke? Macam mana tu Cikgu? Okey, sebenarnya boleh je Syafika. Kita dengan murid-murid di rumah boleh membuat mengikut cita rasa masing-masing. Ini yang cikgu cadangkan kita buat gunakan bentuk yang paling mudah sebab kita tahu murid-murid pendidikan khas mungkin ada yang masalah fizikal dan mungkin sukar untuk membuat pergerakan motor halus. Jadi dengan memegang garpu sahaja dah boleh membuat biskut shortbread ini Syafika. Wah, seronoknya dapat membuat biskut shortbread ni. Sangat mudah sebenarnya langkah-langkah dia. Ya Syafika. Memerlukan tepung, mentega dan juga gula kastor dan Ya, juga Syafika. tepung beras. Tepung beras untuk Tu. Apa tu, merangupkan Cikgu? Merangupkan. kita punya biskut. Okey Cikgu. Baiklah, manakala kita sampai di penghujung kelas. Kita ada sedikit aktiviti juga sebelum kita mengakhiri rancangan ini kan Cikgu? Ya betul. Sebelum tu cikgu nak buat kesimpulan dulu Syafika. Boleh? Okey Cikgu. Saya ingatkan Cikgu ada sedikit aktiviti pengukuhan untuk saya. Tapi kita nak buat kesimpulan dulu ya. Buat kesimpulan. Silakan Okey, Cikgu. Syafika. Ya Cikgu. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya Syafika kena jawab soalan dahulu. Okey Cikgu. Jom kita jawab soalan. Okey, cikgu sediakan 3 soalan. Okey, soalan yang pertama Syafika. Ya. Nyatakan 2 kaedah memasak beta dan dough. Wah, okey. 1 Cikgu, mengukus. Mengukus, betul Syafika. Yang kedua, menggoreng. Menggoreng Syafika. Okey, menggoreng tadi ada 3 cara betul Syafika? Betul. Okey, Syafika boleh explain pada cikgu 3 cara tadi? Okey, yang pertama tanpa minyak. Tanpa minyak. Seperti kuih ketayap. Betul. Yang kedua dengan minyak sedikit. Minyak sedikit. Seperti kuih ketayap juga. Juga. Dan yang ketiga, minyak banyak Cikgu. Minyak banyak. Seperti macam pisang goreng, macam pisang kari goreng, pap. kari pap. Okey Syafika, betul. Tahniah, bagus Syafika mengingat. Cikgu. Okey, seterusnya Syafika, apakah kaedah memasak yang paling sesuai untuk pau dan dumpling? Pau dan dumpling ya. Ya. Ni saya ingat sebab kalau saya nak beli 1 pau, saya akan tengok kena buka satu benda yang besar tu ialah mesin ataupun pengukus. Pengukus, betul Syafika. Bila mengukus tadi, Ya. kalau Syafika ingat saya ajar kita masak menggunakan wap Wap air. air. Itu sebabnya Syafika buka tadi. Betul.
terus huap air itu keluar macam asap. Asap kerana air dia kena sentiasa mendidih, cikgu. Betul Syafiqah. Bagus Syafiqah. Okey, soalan terakhir Syafiqah. Berikan 2 contoh hidangan daripada batter dan 2 daripada dough. Okey. Daripada batter contohnya adalah seperti pancake. Pancake, betul. Cikgu tak sebut tadi. Tak sebut. Itu saya teka je, Ini cikgu. pemikiran di luar kotak. Okey. Betul. Yang kedua pula pie, cikgu. Okey, pie. Okey, kemudian yang menggunakan dough? Menggunakan 2 seperti tadi iaitu biskut shortbread. Biskut shortbread dan lagi satu? Okey, lagi satu ya. Kari pap. Kari pap. Okey, bagus Syafiqah. Terima kasih, cikgu. Okey, inilah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 5 kaedah memasak yang kita gunakan untuk batter dan dough. Boleh sebut Syafiqah 5 tadi? Saya cuba, cikgu. Yang pertama, menggoreng. Mengukus. Memasak dalam ketuhar. Memasak dalam membakar. ya. Okey, yang lagi satu tu mendidih. Ada lagi satu tu saya ingat lupa, cikgu. Macam ni Syafiqah, macam ini. Blinding cook. Blind baking Syafiqah. Blind baking. Okey, good. Maaf, cikgu. Tak apa, betul. Okey. Kemudian kita perlu memasak mengikut tertib dan juga mengutamakan langkah keselamatan dan juga kebersihan. Jadi murid-murid di rumah perlulah ada bimbingan daripada guru-guru ataupun ibu bapa ataupun orang dewasa untuk memasak biskut shortbread tadi di rumah ataupun di sekolah. Baiklah, cikgu. Terima kasih atas kesimpulan tersebut. Cikgu, kita dah sampai masanya di mana cikgu menilai prestasi saya pada hari ini. Yang kita membuat aktiviti, kita membuat shortbread tu bagaimana prestasi saya, cikgu? Alhamdulillah Syafiqah, saya tambahkan lagi satu lagi token untuk Syafiqah kerana berjaya menjawab soalan dan memberikan buah fikiran di luar kotak. Terima kasih, cikgu. Ya, dan semestinya mereka di luar sana yang ingin juga dapatkan ganjaran, mereka mahu memperkukuhkan lagi mengenai kelas hari ini, ya cikgu, di mana mereka boleh buat rujukan, cikgu. Okey, murid-murid di rumah boleh mendapatkan rujukan dan nota melalui pelantar D5 KPM. Seperti yang tertera di skrin kita sekarang ini. Baiklah, Cikgu Halim, terima kasih kerana mengajar kita asas pastry kefungsian sederhana pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Saum. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.